Selamat datang ke Peachtree Morning Show dari DCI. Cara bijak untuk mula hari anda. Selamat menonton. Hai kalian, selamat kembali ke Peachtree Morning Show. Hari ini hari Jumaat. Yeay. Hari ini hari Jumaat. Segala-galanya bermula dari benih. Ya, untuk makluman kalian, gambar ni dilukis oleh isteri saya, Sing Tian. Yeay. Ya, yang duduk di sebelah saya ialah isteri saya, Sing Tian. Kami bertanggungjawab untuk Indonesia. Kami berasa bangga dapat memperkenalkan sistem ini kepada orang di Indonesia 6 tahun yang lalu. Sekarang kami telah berkembang ke 8 pusat bandar yang menjalankan pelajaran secara kumpulan dan aktiviti sosial secara aktifnya. Dan kebelakangan ni, aktiviti mengenai wabak COVID-19 yang dikenali Treat a Friend, belanja seseorang satu hidangan. Ni satu projek yang sangat bermakna. Projek ini telah merangkumi 7 pusat bandar di Indonesia dan saya beri mereka satu cabaran untuk merangkumi seluruh Indonesia dalam masa tertentu. Keajaiban yang akan berlaku ya. Saya sepatutnya memperkenalkan isteri saya. Dan ini isteri saya, kami ada bisnes belian bersama-sama. Kami juga sibuk bersyarah tentang sistem ni di wilayah Singapura, Malaysia dan Indonesia. Dan VIP hari ini ialah Geshe Michael Roach. Ya, hari Jumaat, hari yang santai. Saya sangat suka baju Indonesia. Ia nampak hebat ya. Ya, terima kasih. Saya juga suka baju belayar California anda tu. Kepada anda yang pertama kali menonton Peachtree Morning Show ni, Geshe Michael Roach ialah seorang ahli peniaga. Antara peniaga yang paling berjaya ialah Diamond Cutter Institute. Bukanlah Peachtree Cafe ni. Ya. Cafe Peachtree ni juga. Cafe Peachtree ialah perniagaan yang paling baru diceburi oleh Geshe dan kami berharap dapat mengunjungi kafe ini secepat mungkin selepas wabak COVID-19. Diamond Cutter Institute telah menjelajah banyak bandar, hampir 35 bandar di seluruh dunia. Ia amat terkenal dan membantu ramai orang berjaya. Ini satu sistem yang menarik. Saya ingin menjemput sesiapa yang tak pernah hadiri program DCI, sekurang-kurangnya cuba hadir salah satunya ya. Untuk saya menghadiri salah satu acara dan ia telah mengubah kehidupan saya. Untuk hari ini ia memang mengubah kehidupan saya dalam banyak bahagian hidup saya. Jadi untuk hari ini kami ada Yuti dari Switzerland. Hai Geshe-la, saya Yuti dari Switzerland. Saya ada sebuah soalan mengenai masalah pencemaran di bumi ini. Benih apa yang menyebabkan saya nampak keadaan ni dan apakah yang saya boleh lakukan untuk mengatasi masalah ni? Terima kasih. Yuti bertanya tentang masalah pencemaran di bumi. Apakah benihnya dan apakah yang boleh kita lakukan? Sebelum kami memulakan perbincangan tentang masalah ni, saya nak tunjukkan satu perkara yang berlaku kebelakangan ni, iaitu adakah anda sedar sebab wabak COVID-19 ni, banyak negara yang berada dalam kawalan pergerakan, ramai tak dapat keluar dari rumah, tiada aktiviti luar yang dibenarkan, udara menjadi lebih bersih dan segar, alam sekitar menjadi lebih indah kan? Apabila saya lihat gambar-gambar yang diambil oleh orang ramai melalui drone, bandar yang biasanya sangat sesak sekarang menjadi bandar kosong, langit menjadi sangat cerah dan kebiru-biruan, pemandangan yang amat cantik. Dalam fikiran saya, wabak ni bagai sesuatu yang baik. Nampaknya masalah pencemaran diselesaikan sementara waktu ni kan? Ya, kita kesan siapa yang menyebabkan masalah ni berlaku kan?
Ya, ya. Kita terkesan punca masalah dan sekurang-kurangnya sekarang kita bebas daripada masalah pencemaran buat sementara waktu kan. Saya rasa masalah sekarang ialah bagaimana untuk mengatasinya secara kekalnya. Soalannya amat susah ya. Sebelum ni kita menghadapi masalah pencemaran. Sekarang kita dapat menikmati pemandangan yang indah, bebas daripada pencemaran kerana setiap orang berada di dalam rumah diri sendiri. Tapi sekarang kita nak teruskan kehidupan seperti biasa, tapi bebas dari masalah pencemaran ni. Saya bercadang kita bermula dari diri sendiri, mungkin beri masa untuk nikmati dan hargai alam semula jadi. Kurangkanlah perbuatan yang boleh memusnahkan alam semula jadi. Dengan ni kita akan tanam benih agar alam sekitar menjadi bersih dan lebih cantik. Secara perlahan-lahan alam semula jadi menjadi lebih indah. Ya. Melindung alam sekitar ya. Apakah pendapat anda, Sheila? Semasa saya fikir soalan ni saya teringat pasangan ni. Mereka banyak membantu negara-negara yang bertutur bahasa Jerman. Beliau dan suaminya, Arthur, adalah pasangan yang hebat. Semasa saya di college, saya selalu mengambil bahagian dalam aktiviti tunjuk perasaan. Kami bergerak secara berkumpulan, melaung, menyorak, beramai-ramai. Kami tunjuk perasaan untuk perkara-perkara yang berlainan. Yang mendorong saya fikir hanya seorang saja tak dapat buat sesuatu, tak dapat buat tak dapat ubah dunia ni, dan berjuta-juta orang mencemarkan dunia ni. Bagaimana saya seseorang saja dapat ubah tabiat berjuta-juta orang? Tapi apabila saya tahu tentang sistem benih, masa tu saya masih muda, saya banyak berfikir tentangnya. Guru saya mengajar kisah pen dan pen itu berasal dari saya. Lalu saya tanya guru saya, pencemaran tu juga berasal dari saya kan? Beliau jawab, ya, masalah pencemaran juga berasal dari diri anda sendiri. Kita selalu berfikir pen ni berasal dari kilang pen atau penjual di kedai. Tapi kalau sistem benih adalah benar, maka pen itu sepatutnya berasal dari benih saya kan? Jika saya setuju pen itu berasal dari diri saya, maka ia bermaksud segala-galanya berasal dari saya. Jadi masalah pencemaran juga berasal dari saya kan? Maka kita perlu cari perkara yang lebih kecil dan praktikal. Yang paling menyeronokkan ialah saya sendiri boleh ubah masalah pencemaran. Jadi apakah benih yang anda dapat fikir yang boleh mengubah masalah pencemaran? Sesuatu yang berkenaan dengan diri sendiri ya. Ya, pencemaran sesuatu yang berkaitan dengan masalah kekotoran, persekitaran yang kotor. Kalau kita kaitkan dengan minda kita, ia mungkin berkaitan dengan pemikiran yang kotor. Terdapat banyak perkara yang boleh mengakibatkan fikiran kami menjadi kotor. Merujuk kepada maklumat dalam buku purba seperti yang dinyatakan oleh Geshe-la, kewujudan manusia di dunia ni sebenarnya fokus pada dua perkara, iaitu seks dan makanan kan? Jadi saya fikir pemikiran seseorang dicemari oleh makanan dan seks. Saya rasa dalam buku purba banyak menekankan amalan menghormati hubungan perkahwinan orang lain. Apakah pendapat anda, Sintin? Apakah yang boleh kita lakukan ya? Kita belajar dalam sistem DCI, kita mesti menjaga perhubungan pasangan orang lain. Dalam pada tu kita juga perlu jaga perhubungan suami isteri kami sendiri. Jika kami menghormati perhubungan pasangan orang lain, ia akan membina pemikiran yang bebas dari isu perhubungan yang bukan-bukan. Ini akan membantu mencipta persekitaran yang indah kerana kita lihat pasangan yang baik. Saya rasa ini salah satu korelasinya ya. Ya, untuk nampak dunia yang bersih dan indah, kita perlu ada pemikiran yang bersih, terutamanya berharap orang lain ada perhubungan yang bahagia juga.
Ratusan tahun dahulu, kaum wanita harus duduk di rumah, masak dan jaga anak-anak mereka. Manakala kaum lelaki keluar untuk kerja. Dalam zaman sekarang ni, di mana kaum wanita turut keluar, contohnya saya tahu Sintin memiliki sebuah kedai belian. Jadi adalah lazim untuk mereka berjumpa dengan suami isteri dan orang lain kan. Ianya menjadi sukar untuk mereka bertutur sesuatu yang 100% tulen. Mungkin kita taklah bercurang dengan suami atau isteri orang lain, tapi mungkin tercakap sesuatu yang kita takkan cakap jika pasangan kami turut bersama kan. Jadi buku purba menasihatkan bahawa sekiranya kita keluar tanpa isteri atau suami, bila kita bercakap dengan wanita atau lelaki yang lain, kita sentiasa anggaplah isteri atau suami turut bersama di sisi kita. Bagi saya selalu betulkan pakaian saya sebab isteri saya selalu ingatkan saya untuk buat demikian. Cuba ingatkan mereka ada bersama kita dan jangan cakap sesuatu kepada pasangan orang lain yang kita tak akan cakap jika isteri atau suami kita ada di sisi kita tu. Itu membantu. Dia membantu menjadikan dunia kita lebih bersih. Saya fikir kita kena mula dengan kita sendiri. Kita mesti tulinkan dalam diri sendiri, maka alam sekitar akan turut menjadi lebih bersih serta akhirnya dapat lihat dunia menjadi bersih dengan baik-baik yang baik ini kan. Imbas kembali tentang kesan COVID-19 kepada dunia, saya percaya ia memang adalah benar. Saya rasa benih-benih lama saya dah berubah. Saya berasa bersyukur untuk nampak dunia yang cantik sekarang. Video tersebut mahu tunjukkan dunia kelihatan sunyi senyap. Tapi bila saya tontonnya, saya berasa amat gembira sebab ia begitu bersih. Ada sebuah video tentang pemandangan di Jakarta dan seluruh dunia. Jakarta terkenal dengan pencemaran. Kita jarang nampak langit yang terang. Pada masa kini kita dapat tengok gunung ganang jauh. Tempat di sana sungguh indah. Secara terus terang, saya khawatir orang ramai akan kembali ke tabiat lama. Contohnya di negara saya, bila diumumkan boleh pandu kereta, serta merta beribuan orang keluar dengan kereta. Sebenarnya mereka tak ke mana-mana. Restoran masih tutup. Mereka hanya mau keluar bersia-sia sahaja. Jadi soalan saya kepada anda, ada sesuatu yang baik berlaku disebabkan oleh COVID? Contohnya saya tak pernah jumpa dengan jiran saya. Sekarang kami menjadi kawan karib. Kami bersembang dari jarak 2 meter. Tapi jadi soalan saya ialah bagaimana kita boleh teruskan perkara-perkara baik seperti langit yang cerah? Macam mana dengan cegah diri daripada kembali ke tabiat lama? Apakah pendapat anda? Bagi saya adalah bagus kita dikurung dalam rumah. Ada yang nyatakan ketegangan hubungan berlaku sebab duduk bersama setiap masa. Saya fikir kita kena ubah minda agar ambil peluang untuk pulihkan hubungan kami kan. Berasa syukur Berasa syukur adalah langkah pertama untuk menjadi alam sekitar bersih. Bagi saya percaya tentang perkara kecil harian beri kesan yang besar kepada bagaimana kita lihat dunia nanti. Saya selalu tekankan semuanya bermula dengan kita. Kita kena melayani orang lain dengan kehormatan. Seperti mana dinyatakan Gisela tadi, kadang-kala kita berjumpa ramai orang. Bukan saja bersua muka, mungkin juga melalui message di social media. Dia begitu popular zaman ni kan, terutamanya bila kita terpaksa singgah di rumah. Jadi semasa berhubung dengan orang lain melalui cara ini, kita kena periksa sama ada kita dah tertanam benih tak menghormati hubungan orang lain. Contohnya, tak hormati suami saya ketika dia tak bersama saya
saya selalu ingati diri saya bagaimana suami saya nak saya hormatnya, dan bagaimana saya hormat suami saya tu. Apakah pendapat anda, Gisela? Saya tak tahu. Saya fikir ada beberapa perkara baik terjadi dari wabak virus ni. Anda tahu tak? Begitu banyak perkara baik berlaku, tapi saya khawatir tiada perubahan di negara saya. Selepas wabak ni hilang, semua orang akan ulang benda yang sama. Saya tertanya pada benda itu. Benda saya tak ubah ataupun sesuatu yang saya tak ubah setiap tahun. Jadi saya nak tanya soalan bagaimana kekalkan perubahan baik yang terjadi dari wabak ni. Ya, saya rasa kita boleh buat rumusan mengenai tajuk kita hari ini. Bagaimana dapat kekalkan perubahan baik ni ya. Dengan seterusnya ya. Biar saya mulakan ya. Bagi saya, biar saya teruskan dari soalan Gisela. Pertama sekali, kita patut rasa bersyukur ke atas semua kejadian ni, kerana saya tahu ramai yang sedih dengan situasi COVID-19 ni. Mereka mula marah kerajaan, pesakit yang dijangkit wabak ni, marah tu. Saya rasa itu sangat teruk. Jadi perkara pertama yang boleh kita buat pada saat ni ialah berasa bersyukur kerana kita masih hidup dan dapat bersama dengan ahli-ahli keluarga, berbanding dengan terasing di tempat seperti di penjara. Keadaan sekarang seolah-olah dalam penjara, tapi rasa gembira dalam penjara kan. Jadi saya rasa nombor pertama ialah rasa bersyukur. Saya rasa kita kena ada minda yang gembira setiap kali buat meditasi kopi untuk ingatkan diri tentang semua kelakuan baik, menghormati hubungan pasangan lain seperti hubungan rakan perniagaan, sahabat dan segala-gala hubungan. Tak semestinya hubungan dengan suami isteri kita saja. Jadi sentiasa hormat dan gembira dengan hubungan bahagia kita serta terus tanam benih agar nampak persekitaran yang indah lah. Terus tanam benih agar nampak persekitaran yang bagus dan indah. Akhir sekali saya nak kata tentang beg plastik ya. Di Amerika kami bazir banyak beg plastik dan syarikat pengurusan sampah masih galakkan kita guna lebih banyak beg plastik. Saya masih ingat 2 tahun lepas saya mula fikir mungkin saya bazir terlalu banyak beg plastik. Jika syarikat pengurusan sampah bagi tahu saya perbuatan tu okey, mungkin mereka tahu sesuatu yang saya tak tahu. Tapi sebenarnya mereka tak tahu apa yang saya tahu. Teruk tu ya. Jadi saya rasa kita kena bertanggungjawab. Seseorang rakan saya beritahu saya, kita dah mendera bumi beratus-ratus tahun. Sekarang bumi ni rasa marah. Saya tak percaya yang bumi berfikir atau cuba balas dendam pada manusia. Walaupun seakan-akan macam tu, kita cederakan bumi sekian lama. Kita kotorkannya, kita cederakan binatang dan kelihatan seolah-olah bumi balas dendam. Jadi sekarang kita patut layani bumi seperti seorang manusia. Anda tahu kan, kita kena jaga bumi kan. Saya teringat anak perempuan saya, dia memang peminat gitar semula. Dia kata kita kena mula gitar semula, terutamanya benda-benda yang boleh mencemarkan bumi. Kerana cuba fikir, jika setiap bandar penuh dengan beg plastik yang susah diproses, maka generasi hadapan tiada alam yang indah. Dan dia terus kata, selain daripada kita semula barangan, kita kena kurangkan pengambilan daging.
kerana penternakan haiwan perlu tempat-tempat yang luas dan ni tidak mesra alam kerana kita makan terlalu banyak daging dan hal ini memaksakan kita perlu tempat yang luas untuk menternak binatang atau haiwan. Saya rasa itu adalah idea yang baik. Kami cuba menyokong dengan membawa berkas dan beg-beg plastik sendiri. Cara yang terbaik ialah mula dengan diri sendirilah. Ya, kita dah sampai penghujung rancangan sekarang. Biar saya tunjukkan soalan hari ini untuk hari Isnin dari negara Jerman. Hai, saya Sarah dari Jerman. Soalan saya tentang salah faham. Kami ada banyak salah faham ketika berkomunikasi. Ini sangat meletihkan dan memberi banyak tekanan pada hubungan kami. Jadi, apakah benih yang saya harus tanam dan apakah yang perlu saya elakkan untuk berkomunikasi dengan lebih baik tanpa salah faham dengan suami saya? Terima kasih. Ini soalan untuk hari Isnin. Seperti yang dilakukan oleh Sarah dan Uri, jika anda ada soalan-soalan, anda digalakkan hantar soalan anda ke seekquestions@diamondcuterinstitute.com. Video selfie menegak soalan sepanjang 30 saat. Kami tunggukan soalan anda. Hari ini hari Jumaat. Apakah yang kita buat hari Jumaat ya? Umumkan pemenang senarai Spotify. Ya, pemenang minggu 8 hingga 12 Jun ialah pemenang minggu 8 hingga 12 Jun ialah Stefan Doneva. Amaran kepada anda semua, muzik campuran ni semuanya klasik, muzik klasik, sangat menenangkan dan indah. Kami kena buat muzik Mexico, muzik tarian untuk parti kemudian ya. Tapi minggu ni kami semua kena bertenang sikit, nikmati hujung minggu anda dengan muzik Stefan. Kami masih ada banyak muzik-muzik lagi ya. Jika anda nak mengambil perhatian, hantarkan senarai Spotify selama sejam ke musicmixed@diamondcutterinstitute.com. Kami tunggu senarai muzik anda ya. Saya berharap Sugan dan Sintian Sugan dan Sintian seolah-olah ahli keluarga saya. Saya harap anda akan kembali ke Peachtree Cafe. Harap wabak virus ni akan berhenti dan datang makan donat bersama-sama saya di kafe ya. Ya, sudah tentu ini merupakan penghormatan kepada kami ada di Peachtree Morning Show. Saya sangat nikmatinya dan sangat suka. Tolong jemput kami lagi ya. Tolong sampaikan salam kepada kawan-kawan di Indonesia, Singapura dan Malaysia dan semua rakan DCI di sana ya. Oh ya, sudah tentu. Terima kasih Gashila, terima kasih semua. Terima kasih menonton Peachtree Morning Show. Jumpa lagi.